Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kena buat style lebay sikit ni nak bagi tazkirah. Lepas isyak ni tazkirah isyak orang panggil. Yang saya hormati para viewers sekalian. Siapa ada ni yang sempat yang berkesempatan singgah di room saya ni, saya nak baca sikit. Kalau tersebut minta maaf lah ya. Laju sangat ni tak sempat nak baca juga. Nur Muhammad di Rosel. Waalaikumsalam di Rosel. Daniel Lau, isu apa katanya? Mak Badak kirim salam. Waalaikumsalam, sampaikan kepada Mak Badak, jangan putus asa, beritahu dia ya. Salam bawan Puteri Sidik Sagaraga Man Amin. Puteri Sidik Man Amin. Terima kasih putera. Puteri pula. Muhammad Azli. Terima kasih Kamel. Kamel, kau buat kerja kau Kamel. Kau sebagai moderator aku jalankan tugas. Dr. Rosel daripada Singapura. Terima kasih orang Singapura. Siang tadi pun saya live ada dekat YouTube, saya live ada juga orang Singapura masuk. Jadi saya mengucapkan ribuan terima kasih dan penghargaan ya kepada rakan-rakan kita yang berada di Singapura. Saya banyak orang Singapura ikuti ya di channel YouTube saya, dekat TikTok, mana-mana lah. Orang Singapura banyak mengikuti perkembangan politik di Malaysia. Sebab kita pun berasal serumpun. Jadi mereka mengambil tahu tentang perkembangan politik di negara kita. Sebab apa pun situasi ya politik dalam negara kita memberi kesan kepada negara mereka. Begitu juga sebaliknya. Apa juga kesan politik di negara mereka, sikit sebanyak memberi kesan kepada kita. Apatah lagi Singapura ni kebanyakannya adalah ramai daripada anak-anak muda ya, rakyat Malaysia yang bekerja di Singapura. Jadi mereka juga banyak maklumat lah tentang perkembangan politik di negara kita, dan orang Singapura juga ada waris-warisnya yang masih berada di Malaysia. Sejarah Malaysia Singapura ni begitu rapat lah sebenarnya ya. Dan Singapura juga selalu dijadikan sasaran dalam modal-modal politik pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, seperti mana juga DAP selalu menjadi sasaran kepada pihak-pihak politik yang mainkan sentimen kaum. Ya, dia mainkan DAP, kemudian dia mainkan PAP dan Singapura juga. Ya. Kenapa dia kata kita tidak benarkan DAP? Kenapa kita tidak menyokong DAP? Kerana kata mereka DAP ni adik-beradik pada PAP. Ya, PAP pula yang memerintah Singapura. Kita nak ke negara kita ini menjadi seperti Singapura, dia kata. Nak ke jadi Singapura? Sebab apa? Orang Singapura katanya tak makan ubi kayu je. Singapura negara miskin. Nak ke jadi macam Singapura, dia kata. Ya, di Singapura orang Islam tak boleh nak solat lagi. Ya, tak boleh solat Jumaat, tak boleh solat 5 waktu, tak boleh pergi haji, tak boleh keluarkan zakat. Itulah yang ditakut-takutkan orang Melayu. Yang bercakap pun tidak pernah pergi Singapura pun. Jadi amat pentinglah orang Singapura ni mengambil tahu tentang politik di negara kita. Supaya mereka tahu bagaimana low classnya pembangkang yang ada kat Malaysia ini. Kalau kat Singapura dah lama dah masuk dalam ni. Kan? Kalau kat Singapura cubalah main isu perkauman nak tengok. Main isu agama kalau nak tengok. Masuk dalam saudara. Dekat Malaysia ni, dia di bawah PMX ni, mereka boleh bercakap ke tahap itu. Kan? Sebab pemimpin kita masih memberi ruang. Ya? Masih lagi sanggup memberi ruang kepada mereka. Cakaplah apa pun. Ya? Saya tak tahulah sampai ke tahap manalah. Ya? PMX kita, kerajaan kita boleh beri ruang kepada mereka. Kalau kita tak tengok, ruang yang dibagi disalahgunakan. Semakin lama dah semakin nampak tempat bahaya dia. Ya?
Bayangkanlah kalau sampai orang membakar kereta pemimpin, ya, sampai orang dah main akidah orang, sampai orang dah menerakakan orang, ya. Saya rasa tidak baik untuk negara kita. Ya. Jadi bagi kerajaan Malaysia Madani, sekali lagi saya nak ingatkan, ya, kita ada sejarah kerajaan 22 bulan di mana sebelum kerajaan itu dikhianati, sentimen inilah yang dibawa dulu. Sentimen inilah dijual kepada rakyat. Sebab mereka nak rakyat terpengaruh dengan mereka untuk memudahkan ataupun untuk menghalalkan tindakan mereka membuat khianat. Sebab itu bila kerajaan PH jatuh 22 bulan, kerajaan rakyat tak kisah. Rakyat tak memberontak. Sebab apa? Sebab ada sebilangan rakyat telah diracuni pemikiran mereka. Bahawa menjatuhkan kerajaan PH itu wajib. Sebab ada DAP dekat situ. Jadi bila jatuh kerajaan PH, maka banyak orang Melayu, orang Islam, bersorak, bertakbir dan sujud syukur kerana jatuhnya kerajaan PH. Sebab akan naiknya kerajaan Melayu Islam yang mereka harapkan dapat membantu orang Melayu, dapat memberi kesenangan kepada orang Melayu, dapat memberi keselesaan kepada orang Melayu Islam. Itu harapan mereka. Ya? Tetapi Allah tunjukkan kepada kita semua bahawa kerajaan yang menggantikan kerajaan 22 bulan itu sebenarnya adalah kerajaan yang kerajaan yang apa? Kerajaan itulah sebenarnya yang menyusahkan kita semua. Ya, 3 bulan penuh derita, saudara. Bukan seperti hari ini. Hari ini setro-setro mereka kata rakyat tengah menderita. Ya, rakyat tengah lapar. Harga barang naik, semua naik dia kata. Ya, rakyat tak makan sekarang ini. Tapi yang bercakap itu cuba buka akaun masing-masing. Sekarang ni tak perlu kita buka. Mereka sesama mereka melondehkan. Kan? Yang setro perempuan londeh setro lelaki punya seluar. Setro lelaki pula londeh kain perempuan. Kita hanya jadi penonton. Baru kita tahu bahawa setro-setro mereka sekarang ini mempunyai banyak duit saudara dalam akaun. Oleh kerana banyaknya duit mereka dalam akaun, mereka bergaduh. Ya? Mereka bergaduh untuk nak rebut dedak-dedak yang ada kan dalam akaun masing-masing. Jadi Tuhan tunjukkan saudara. Ya, Tuhan tunjukkan. Sekarang ini Tuhan tunjukkan bahawa apa yang mereka saya cakap tentang rakyat, kesusahan rakyat, sebenarnya mereka lah. Ya? Mereka lah orang yang senang sekarang ini. Ya? Yang duk cakap tentang rakyat susah, ada di antara mereka sampai berkata orang Melayu susah sampai terpaksa makan daging babi. Dia cerita ni. Ya, sama makan daging babi. Kita fikir-fikir betul ke? Betul ke susah sangat ni? Sampai terpaksa makan daging babi. Betul dia kata. Kawan saya yang bawa Grab Food, dia yang hantar, dia beritahu. Dia terpaksa hantar daging babi ke satu rumah keluarga Melayu. Sebab dah tak ada benda nak makan. Mahal. Bila kita cek-cek, kan? Kita tanya dia tarikh bila kejadian itu berlaku. Bila kita semak-semak, ketika itu daging babi jauh lebih mahal daripada daging ayam. Kan? Macam mana pula orang Melayu yang susah, ya, susah nak makan, beli daging babi, tapi tak beli daging ayam. Daging babi mahal. Sejak bila daging babi ni turun harga? Tak ada, saudara. Tanyalah kaum-kaum Tionghoa rakan-rakan kita. Pernah tak daging babi turun harga? Tak ada, sampai sekarang pun. Harga dia mahal. Jauh mahal daripada harga ayam. Tapi macam mana dia nak cerita bahawa ada orang Melayu yang susah nak makan, terpaksa bagi makan keluarga dia daging babi. Tak mengarut cerita dan tak masuk akal. Kan? Oleh kerana fitnah dia kepada orang Melayu ketika itu, akhirnya yang bawa cerita ini hari ini menderita. Dia ditolak oleh kawan-kawan dia sendiri. Dia diaibkan oleh kawan-kawan dia sendiri. Di kalangan setro-setro. Ya? Sebab itu dia pun nak tampil ke depan dah malu sekarang ini. Ya? Sebab rahsia dah terbongkar. Pembohongan dia dah tentu dah kita tahu dia berbohong. Tetapi di kalangan mereka, ya, di kalangan mereka saling londeh-melondeh. Jadi bagi kita, pendokong kerajaan perpaduan, ya, kita sebenarnya di kalangan kita ramai, ya, yang buat live kat TikTok, live dekat YouTube, ya, yang menonton live dan sebagainya. Kita tidak pernah
nak bergaduh sesama kita. Kita sentiasa mengalu-alukan rakan-rakan kita. Orang lama, orang baru nak belajar, kita berikan dukungan dan sokongan supaya lagi ramai memberikan pencerahan, lagi baik untuk kerajaan perpaduan. Kita tidak perlu bergaduh sebab kita tidak ada apa-apa yang nak kita rebut di kalangan kita. Ya, tak pernah kita bertanya kawan-kawan kita, berapa gaji kau, berapa allowance kau kerja apa kau dapat, tak pernah kita tanya. Siapa mampu, silakan buat kerja. Rezeki kamu, kami tak pernah persoalkan. Ya, rezeki kamu tidak pernah persoalkan. Jadi sebab itu kita ada sentiasa bersangka baik di kalangan rakan-rakan kita. Tapi di pihak mereka, sampai ada ungkit-ungkit. Ya, dulu pakai kereta Mavic, sekarang pakai kereta Honda. Saya dengar live ni, saudara. Saya dengar. Ya, mereka buat live sindir kawan dia. Oh, dulu pakai kereta Mavic je. Viva je. Sekarang ni semenjak dapat duit daripada NGO ni, tukar kereta Honda. Yang kawan dia pun melompat marah. Dia kata, berapa banyak sangat duit tu nak beli, boleh tukar kereta. Dia bergaduh lah tu, saudara. Bergaduh. Ya. Kita hanya jadi penonton. Dan kita melihat bagaimana anjing-anjing kurap ini berebut tulang, saudara. Ya, dia berebut tulang. Jadi Alhamdulillah, di kalangan kita stabil, di kalangan kita ya yang memberi pencerahan. Tidak pernah kita bergaduh, kita tidak pernah iri hati, tak pernah cemburu. Kan? Itu kelebihan kita. Sebab apa? Sebab kita berjuang dengan ikhlas. Sebab kita tak pernah persoalkan tentang upah dan sebagainya, kerana kita yakin kalau kita tidak diberi tidak diberi ganjaran di dunia, Allah akan bagi ganjaran di akhirat. Asalkan kita buat sesuatu dengan nawaitu yang betul. Kita berjuang kerana kita nak tegakkan kebenaran. Kita nak tegakkan kebenaran. Banyak sekarang ni fitnah-fitnah. Ya, bapa segala fitnah sekarang ini dah mula bercakap. Ya, siapa lagi kalau tidak Mahathir Mohamad? Ini bapa segala fitnah, bapa segala pemecah kaum, bapa segala penghina agama Islam, Mahathir Mohamad. Ya. Sekarang ni pertentangan politik Anwar Ibrahim sekarang ini bukan dengan Din Cirit. Din Cirit tak ada apa-apa, saudara. Dah tak ada nilai. Dia pun dah tak banyak bercakap lah. Pasal dia tahu dia kena fokus dengan isu dia di mahkamah nanti. Dia pun dah tak boleh nak fokus dengan politik. Sebab dia memikirkan menantu tak balik-balik ni, lama tak balik ni. Ya, berapa ramai lagi geng-geng dia akan diburu. Dia tak boleh fokus dengan politik. Tetapi ada satu manusia tua kutuk yang masih lagi tak serik-serik buat jahat, iaitu Mahathir Mohamad. Hari ini dia main isu kaum. Ya, dia dah puas dah hina orang Melayu. Melayu malas, Melayu mudah lupa, macam-macam dia hina orang Melayu, saudara. Ya, sekarang ni dia menghina orang India dan orang Cina. Kaum-kaum ini tidak lagi setia dengan negara, dia kata. Ini perangai Mahathir. Saya nak beritahu. Dia bukan saja memecah belah kaum Melayu. Dia bukan saja memecah belahkan perpaduan rakyat kita. Tetapi dia juga cuba memecah belahkan kaum-kaum yang lain. Saya tak tahu dia keturunan apa. Ya, saya tak tahu dia keturunan Melayu ke, dia keturunan Mamak ke, Kerala ke, India ke, Bangladesh ke, Nepal ke, saya tak tahu dia keturunan apa. Tapi yang pasti dia bukan Melayu jati. Dan orang inilah nak memecahkan Melayu. Dia dah pecahkan Melayu, dia pecah pula kaum lain. Tujuan dia apa? Supaya negara ini sentiasa tidak bersatu padu. Bila negara tidak ada penyatuan, memudahkan musuh-musuh untuk masuk dalam negara kita. Ya. Orang-orang seperti Mahathir ini akan cuba kawal negara kita. Sebab dia pernah kawal 22 tahun. Selama 22 tahun, tak ada siapa berani lawan dia. Tak ada siapa berani lawan dia. Kecuali Datuk Seri Anwar Ibrahim saja yang berani untuk berdepan dengan dia. Sebab itu dendam dia kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak pernah putus, saudara. Pemimpin lain semua tak berani. Ya, mereka ada berjiwa kecil. Ya, Datuk Musa Hitam. Ya, belah macam tu aja. Tak berani nak berdepan dengan dia. Tengku Razali taklah kata apa. Tak boleh kata apa. Tapi dengan Anwar Ibrahim, dia silap orang. Ya, dia silap orang. Sebab itu sampai hari ni, dia dah tak larat dah. Ya, nak tengok muka Anwar masih berada di Putrajaya. Dia kena lakukan sesuatu supaya Anwar ini
sebelum PRU16, Anwar hendaklah dijatuhkan. Dengan apa cara sekalipun dia akan lakukan. Sebab itu dia cuba nak pecah belahkan kita. Sebab dia tahu kekuatan kerajaan Pakatan Harapan, kekuatan kerajaan perpaduan ini terletak juga kepada kaum-kaum lain. Sebab itu dia cuba nak menghasut kaum-kaum lain, memburuk-burukkan kaum-kaum lain. Konon-konon kaum ini tidak setia. Sebenarnya saya nak bagi tahu saudara, orang yang paling tidak setia dalam negara kita ini, Mahathir Mohamad. Kita boleh bagi bukti. Dia mana pernah setia dengan Tunku Abdul Rahman dulu, Perdana Menteri pertama. Yang ambil dia duduk dalam UMNO, beri jawatan dia dalam UMNO. Dia lawan Tunku Abdul Rahman, dia keluar. Time dia nak masuk, dia masuk balik dalam UMNO. Dia lawan lagi Perdana Menteri selepas itu. Semua orang dia nak lawan. Dia juga tidak pernah setia dengan parti dia. Parti UMNO itu. Parti yang pertama dia masuk. Parti yang mengangkat dia sebagai Perdana Menteri 22 tahun. Dia tak setia. Sampai sangka peringkat dia terpaksa mengharamkan parti UMNO itu sendiri. Dan menubuhkan UMNO baru. UMNO baru itu pun dia tak setia, saudara. Dia keluar daripada UMNO. Kemudian dia apa dia buat? Apa dia buat? Dia buat gerakan deklarasi rakyat. Saudara masih ingat tak deklarasi rakyat? Dia minta orang tanda tangan. Dulu dipanggil deklarasi rakyat. Sekarang ni dia panggil proklamasi. Dia macam-macam plasi dia ni. Dia jenis plasi-plasi ni dia cukup pandai. Macam-macam istilah dia gunakan. Masa tu dia keluarkan deklarasi rakyat. Dia jaja deklarasi rakyat ni masa itu. Tujuan dia apa? Tujuan dia nak jatuhkan Najib Razak. Tujuan dia nak jatuhkan Najib Razak. Perdana Menteri waktu itu. Dia gerakkan orang. Macam-macam. Dia kata, orang UMNO pun kena sign deklarasi rakyat. Sebab dia kata, saya bukan nak jatuhkan UMNO. Saya bukan nak jatuhkan Barisan Nasional. Saya cuma nak jatuhkan Najib saja. Jadi dia hasut orang UMNO supaya sign deklarasi rakyat untuk jatuhkan Najib. Itu kerja Mahathir waktu itu. Sebab itu masa dia melancarkan deklarasi rakyat, Pakatan Harapan tidak campur tangan. Pakatan Harapan waktu itu pembangkang. Tetapi kita tak support pun deklarasi rakyat. Sebab apa? Sebab kita berjuang bukan untuk individu, untuk menentang individu. Kita berjuang lawan Barisan Nasional waktu itu bukan untuk jatuhkan Najib. Kita berjuang ketika itu untuk menjatuhkan kerajaan Barisan Nasional sebab kita nak jadi kerajaan. Kebetulan waktu itu Perdana Menteri Najib. Presiden UMNO waktu itu Najib. Tapi serangan kita sebenarnya kepada parti. Kepada kerajaan ketika itu. Bukan kepada batang tubuh Najib. Tapi Mahathir tidak. Mahathir hanya nak jatuhkan Najib. Dia masih sayang dalam jiwa dia. Masih perlukan UMNO. Dalam jiwa dia masih perlukan Barisan Nasional. Tapi dia tak suka pada Najib. Sebab apa dia tak suka pada Najib? Sebab apa dia tak suka pada Najib? Pasal Najib tak nak tolong anak dia. Anak dia nak bertanding. Naik Presiden UMNO, Najib tak sokong. Itu aja saudara. Kepentingan anak dia. Bila anak dia tidak disokong oleh Najib bertanding dalam pemilihan UMNO, dia sanggup hancurkan UMNO. Ini jenis perangai busuk Mahathir Mohamad. Kita nak beritahu. Kalau tak ikut cakap dia, dia boleh bakar rumah. Ini jenis dia. Jenis dia. Dia takkan menilai bagaimana susah payahnya orang nak mendirikan rumah itu. Dia tidak menilai bagaimana pengorbanan orang Melayu dulu menubuhkan parti UMNO. Bagaimana UMNO, sejarah UMNO sendiri menuntut kemerdekaan. Bagaimana Tunku Abdul Rahman. Bagaimana orang-orang lama dulu, An Jaafar dan sebagainya. Yang mengangkat UMNO ini. Parti UMNO. Dia tak pernah nilai. Engkau tak dengar cakap aku, engkau tak tolong anak aku akan hancurkan parti ini. Itu yang dia buat. Itu yang dia buat. Sebab itu dia keluar, dia lawan Najib. Dia dendam dengan Najib. Najib tak tolong anak dia. Itu saudara. Bagaimana juga dia menyokong Pak Lah dulu jadi Perdana Menteri. Macam tu juga. Dia ingatkan Pak Lah ni ikut cakap dia. Rupanya silap. Nampak je Pak Lah ni kuat tidur. Tetapi dia tidak boleh dikontrol oleh Mahathir. Dia berjanji dengan Pak Lah supaya meneruskan projek Jabatan Bangkok dengan Singapura. Pak Lah tak buat. Pak Lah batalkan dan Pak Lah bayar papasan. Punyalah marahnya Mahathir waktu itu. Sebab itu dia berusaha untuk jatuhkan Pak Lah pula. Ini perangai dia.
Ya, walau waktu itu dia dah bersara pun. Patutnya boleh tidur dah. Ya, patutnya boleh tidur dah. Relax je, dah pencen pun bukan sikit pencen Perdana Menteri. Ya, anak-anak kaya raya, apa lagi nak campur politik ni? Tetapi dia takkan senang selagi orang yang dia dendam itu tidak akan mendapat pembalasan. Sebab itu dia berusaha sedaya upaya untuk menjatuhkan Pak Lah. Dia gunakan Dencirit. Dia gunakan Dencirit waktu itu. Dencirit naik Presiden UMNO. Dia suruh Dencirit keluarkan kenyataan-kenyataan. Ya, remote control dia pegang. Dia suruhlah Dencirit cakap macam. Dan akhirnya Dencirit mengeluarkan kenyataan sehingga mengguris perasaan Pak Lah ketika itu. Sampai ke dalam Perhimpunan Agung UMNO, ya, Pak Lah secara terbuka dalam ucapannya merasa tersinggung dengan kenyataan Muhyiddin Yassin yang mengkritik beliau secara terbuka di media-media. Perbuatan Mahathir. Dia gunakan Dencirit ni. Maknanya Dencirit ni segala guru-guru tu semua tak guna punya. Semua orang tak berguna. Semua orang yang rakus pada jawatan dan kuasa. Ya, itu yang dapatkan oleh Dencirit. Sebab itu tak pelik kalau dia khianat kajian PH. Sebab guru dia Mahathir Mohamad. Ya, guru dia Mahathir Mohamad. Tubuhkan Parti Bersatu. Bila dia buat deklarasi rakyat, tak dapat sambutan, saudara. Tak dapat sambutan. Tak dapat sambutan. Jadi apa dia buat? Dia nak juga jatuhkan Najib. Deklarasi rakyat tak dapat sambutan. Akhirnya dia tubuh Parti Bersatu dan menyertai Perikatan Harapan. Di situlah peluang dia nak jatuhkan Najib. Tetapi agenda dia nak bawa hanya nak jatuhkan Najib itu, ya, tidak diterima oleh Perikatan Harapan. Ya, Perikatan Harapan kata agenda kami lebih besar. Kami bukan nak menjatuhkan Najib semata-mata, tetapi kami nak jatuhkan kerajaan itu. Mau tak mau dia terpaksa ikut agenda kita dalam Perikatan Harapan. Maknanya dengan UMNO pun dia tak setia. Kan? Kemudian dia masuk Bersatu. Apa jadi pada Bersatu last? Lepas siri pengkhianatan kerajaan PH, dia keluar Bersatu. Tinggalkan Bersatu. Dia tubuh Pejuang. Kan? Keluar Pejuang. Masuk JTA. Keluar JTA. Sekarang ni jadi penasihat PAS. Mana satu parti yang dia setia?